Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnianya, kita dapat meneruskan pengajian kita pada pagi 17 hari bulan 1 2022 dalam tafsir Al-Quran surah As-Saffat. Surah As-Saffat bermula ayat 75. Ayat 75 berakhir ayat 82 insya-Allah. Iaitu kisah perjalanan, kisah hidup Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama selepas daripada Adam. Nama dia Nuh, Nabi Nuh. Cerita Nabi Nuh, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah anugerahkan kepada dia 3 nikmat. Allah Ta'ala perkenankan doa dia dengan 3 perkara. Kemudian Allah Ta'ala balas kepada jasa Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala beri salam kepada dia dan ihsan kepada Nabi Nuh. Bagi pelajar jamaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 974. Tulis 974. Mari kita baca ayat, lepas tu kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثم أغرقنا الآخرين. Balik semula kepada tafsir. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Dan demi sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa, merayu kepada kami, memohon pertolongan, dan kami adalah sebaik-baik yang mengkabulkan doa permohonan. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, kita sebelum sampai ke Nuh, kita tengok gambaran ataupun munasabah ayat yang sebelumnya. Allah SWT sebut dalam ayat 71, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. Telah sesat ramai sebelum daripada nabi-nabi ini, orang-orang yang dahulu sudah sesat. Kemudian bila dia sesat, tak dengar kata, ayat 73 Allah kata, فَانْظُرْ kaifa kana aqibatul munzarin.
kamu tengoklah bagaimana akibat kesan buruk yang telah ditimpakan ke atas orang-orang yang telah diberi amaran tapi keras kepala. Maka ayat ini Allah Ta'ala cerita keadaan suasana yang berlaku kepada Nabi alaihimussalatu wassalam untuk nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bukan kau seorang je yang kena, ramai dah nabi-nabi dulu pun menghadapi kerana cabaran yang berlaku kepada mereka. Maka bermula dengan siapa? Allah Ta'ala mula dengan Nabi Nuh alaihi salam, sebab dialah Rasul yang pertama selepas daripada Adam. Rasul yang pertama selepas Nabi Adam. Walaqad nadana Nuhun, dan sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa. Nabi Nuh telah berdoa. Bila dia berdoa? Setelah dia berdakwah 950 tahun. Jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan belor kak. Baru dakwah 2-3 hari, orang tak dengar, nak suruh tu habis binasa dah. La. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian dia dimaklumkan bahawa tidak ada lagi orang yang beriman ya Nuh. Maka Nabi Nuh pun berdoa. Dia doa apa? Para pelajar, di antara doa-doa Nabi Nuh, saya bagi nombor ayat dulu lah, kan? Kalau nak baca semua panjang. Ayat yang pertama dalam surah Al-Anbiya ayat 76. Al-Anbiya ayat 76, Allah kata, wa Nuhan iznada min qablu fastajabnalah. Nuh telah berdoa, kami perkenankan doa dia. Surah Al-Mu'minun ayat 26. Qala rabbinsurni bima kazzabun. Ya Allah, tolonglah saya menghadapi pendustaan kaum ni. Surah Al-Qamar ayat 10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, kaum aku ni tak dengar kata lawan saya, berilah pertolongan kepadaku. Kemudian doa detail dalam surah Nuh, surah Nuh ayat 26 hingga 28. Wa qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh kata, ya Rabbi, mu jangan tinggal seorang pun kafir atas dunia ni. Marah dah lah tu. Berapa tahun lepas dia tu? Lepas dia berdakwah 950 tahun, bukan 95 hari. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau engkau biar lagi, mereka akan menyesatkan hamba-Mu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan tidak lahir anak-anak dia kafir pula. Kemudian Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Jadi lepas pada doa ni lah Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Nuh melalui 3 perkara. Tulis, tengok tu. Fala ni'mal mujibun. Tengok mula ayat 75. Walaqad nada Nuhun fala ni'mal mujibun. Allah kata, dan kami Allah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Habis apa jadi? Tanda permohonan, perkenan yang pertama. Nikmat yang pertama Allah Ta'ala beri kepada Nuh, ayat 76. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa najjayna Nuhan wa ahlahu al-mu'minina minal ghammis syadidil azim. Dan kami telah selamatkan dia,
Siapa dia? Nabi Nuh. Wa ahlahu, dan ramai daripada keluarga-keluarga dia yang beriman. Nak selamat itu yang beriman. Dan pengikut-pengikutnya yang taat. Minal karbil azim, daripada kesusahan yang besar. Tanda ni pelajar. Apa diakah kesusahan yang besar itu? Tengok. Kita pergi kepada ulama tafsir kata apa. Ni manusia hari ni dia tak reti. Dia ingat orang boleh tafsir Quran itu suka-suka. La. Kata di para ulama, yang pertama, maksud al-karbil azim, kesusahan yang besar. Yang pertama, tulis. Al-gharaq, Allah Ta'ala selamat dia daripada tenggelam, mati lemas. Itu yang pertama. Yang kedua, takzibu qaumi Nuh al-kafirin wa azahum. Allah selamatkan Nuh daripada pendustaan dan ganggu gugat, penyakit kacau yang dibuat oleh kaum dia. Dah mati habis, dah tak ada dah lah, selesai lah masalah. Yang ketiga, pandangan yang ketiga, majmu'ul amraini, Allah Ta'ala selamat dia daripada kesusahan yang besar dua-dua sekali, daripada dikacau, disakiti oleh kaum dia, dan Nabi Nuh selamat daripada tenggelam. Kata alhamdulillah. Itu tiga huraian ulama tentang al-karbil azim, kesusahan besar yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kita pergi kepada nikmat yang kedua. Sempat kau pelajar nak tulis? Laju? Kena pelaju. Kalau tidak tak habis ayat ni. Nikmat yang kedua, ayat 77. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja. Dengar molek awal. Kami jadikan zuriat keturunannya sahaja, orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaumnya yang kafir. Hak kafir mati lemah habis. Yang hidup lagi keluarga Nabi Nuh yang ada di atas bahtera, yang ada di atas kapal. Baik, kita pergi kepada tafsir. Ai wa ja'alna zurriyata Nuh, kami jadikan keluarga Nabi Nuh mereka saja yang tinggal di atas dunia. Hak lain-lain, maka selepas daripada bahtera, selepas daripada banjir, taufan, manusia yang hidup pada itu daripada keturunan Nabi Nuh. Daripada keturunan Nabi Nuh. Dalam kitab, kata di Ibnul Qayyim, dia kata, ittafaqal ulama anna Nuhan, dengar cerita menarik ni. Ulama mengatakan Nabi Nuh lamma nazala minas safinah, bila dia turun daripada bahtera setelah air surut, bahtera dia landing dah, berhenti di atas bumi, mata man kana ma'ahu, orang-orang lain yang ada atas bahtera mati habis. Mati dengan tidak mati baiklah, tidak mati lemas, mati sengoti. Summa mata nasluhum, keturunan mereka mati belaka. Walam yabqa ghairu nasli Nuh, tidak tinggal lagi kecuali keturunan daripada Nabi Nuh. Yang tinggal lagi keturunan Nabi Nuh. Dalil dia ayat ni. Allah kata wa ja'alna zurriyatahu humul baqin, kami jadikan keturunan Nabi Nuh, manusia yang tinggal atas dunia ni, semuanya mari daripada aulad Nuh yang beriman. Ham, Sam, Nuh, Yafis. Dia bagi kategori. Hak ni hak putih, jadi orang putih. Hak ni hak gelap. Mana orang gelap? Jadi Afrika, India. Hak ni capuk-capuk jadi macam puak kita. Di turunan Nabi Nuh lagi.
Ada juga wa qala qaumun. Tulis, ini pandangan yang kedua. Sebagian ulama kata kana li ghairi waladi Nuh aidan nasal. Ada juga pandangan yang mengatakan bukan Nuh saja, anak orang lain pun hidup juga. Dalil dia surah Al-Isra ayat 3, Allah kata zurriyata man hamalna ma'anuh, zuriat mereka yang kami bawa di atas bahtera bersama dengan Nabi Nuh. Tapi yang ramai ulama' kata tak, itu cerita lain, cerita kemuliaan. Tapi dari sudut keturunan ayat ini wa tarakna wa ja'alna zurriyatahu humul baqin, yang tinggal, yang kekal lagi keturunan Nabi Nuh. Sebab itu Nuh dianggap sebagai bapa yang kedua. Nabi Nuh dikira bapa yang kedua setelah Nabi Adam. Mula-mula manusia ni mari daripada Adam belaka, sampai ke bahtera Tofan, berhenti naik atas bahtera yang ada, yang lain mati habis. Kemudian atas bahtera pun dia mati juga. Yang tinggal lagi nasla Nuh, keturunan Nabi Nuh AS. Maka Nuh dianggap sebagai al-abu tsani lil bashar, bapa yang kedua bagi manusia. Dia pun mari pada Adam juga, cuma terhenti sekat tu. Boleh faham? Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada nikmat Allah Ta'ala yang ketiga pada Nabi Nuh. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami tinggalkan baginya nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Wa asnaina ala Nuh, kami puji Nabi Nuh, kami beri nikmat kepada dia dengan sebutan ingatan yang baik. Orang mari kemudian semua puji Nuh, tak ada yang keji. Hak keji Nabi Nuh mati habis dah, nyetelan di air. Wasana al-baqin, dan pujian berterusan kepada mereka yang datang selepas Nabi Nuh alaihi salam. Maksud dianya Allah Ta'ala tinggal kepada Nabi Nuh ni sebutan yang baik. Orang sebut Nuh baik. Kullu man ta'akhkhar an zamanihi ila yaumiddin. Al-Biqai kata sebutan yang baik. Orang tak marah ke Nabi Nuh ni, walaupun dia mati habis dalam Tofan, orang kafir, tapi orang sebut molek Nabi Nuh. Nuh orang yang baik. Nuh orang baik. Dalam tafsir kata wazahir, yang jelasnya daripada ayat ini, semua nabi-nabi yang datang selepas Nabi Nuh akan memuji Nuh alaihissalam. Sebab Nuh adalah rasul yang pertama selepas Adam. Mana dalil? Boleh ke ustaz cakap sikit bawa dalil? Situ yang sepatutnya para pelajar, bukan bawa cerita penggorengan, tak ada. Hadis tentang hari kiamat. Bila kita berarak di hari kiamat esok, kita nak cari siapa yang menyelesaikan masalah, mula-mula cari Adam. Tu ayah Adam. Mana Adam? Tak ada tu ayah sini. Tu ayah. Hak nama ada tu ayah lah ke? Tak. Adam, mulah datuk kami, isfa' lana, tolong. Ada kata aku tak boleh. Aku terlanggar dalam syurga dulu, maka aku tak layak. Izhab ila Nuh, pergi cari Nuh, dialah perawal rasul yang pertama lepas pada aku, Nabi Nuh. Sebab itulah dia panggil Nuh ni ulul azmi. Ulul azmi ada berapa orang? 5. Yang pertama Nuh, lagi Ibrahim. Kuat sikit kata pasti mulakan ni. Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesalah Nabi Nuh lah. Baiklah. Habislah 3 anugerah, kemudian ayat yang ke-79 ini sebagai tanda daripada Allah Azza wa Jalla. Salamun ala Nuhin fil alamin.
Salam sejahtera kepada Nabi Nuh dalam kalangan penduduk seluruh alam. Ai salamun ala Nuh. Salam sejahtera kepada Nabi Nuh. Wa thana'un hasan. Pujian yang baik, ingatan yang baik tetap terpahat di mana? Fil alamin, kepada seluruh alam. Orang tak sebut Nabi Nuh dengan tak baik, bahkan dia puji, orang bagi salam pada dia, orang berdoa kepada dia. Siapa dia al-alamin? Pelajar tulis al-alamin, al-muradu bil alamin kullu hayyin, semua makhluk yang hidup dari kalangan thaqalaini, jin dan manusia dan malaikat. Maknanya malaikat, jin, manusia, puji belaka Nuh. Yang kedua, al-alamin al-umamu wal qurun wa jami'ut tawaif. Umat-umat, generasi-generasi yang kemudian lepas pada Nuh, semuanya puji Nabi Nuh. Itu kata di ulama tafsir. Yang lain-lain itu lebih kurang belakalah. Salamun ala Nuh fil alamin. Tengok ayat 80. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Kalau kita nak suruh Allah Ta'ala balas kebaikan pada kita, kita jadilah muhsin. Apa dia muhsin? Orang yang baik. Tengok ni pelajar. Munasabatul ayah. Setelah Allah Ta'ala terangkan tafsil, detail tentang nikmatnya ke atas Nabi Nuh, 3 perkara nikmat Tuhan bagi tadi. Ingat. Apa dia? Selamat daripada susah, keturunan dia yang kekal atas dunia ini, dan pujian yang baik pada Nuh. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat 79 ini satu ucapan khas kepada Nuh AS, iaitu Allah Ta'ala sebut salamun ala Nuhin fil alamin. Salam sejahtera kepada Nuh, kemudian diikuti dengan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang baik, orang yang muhsin. Nabi Nuh termasuk dalam orang yang muhsin. Apa dia orang muhsin? Apa dia yang Tuhan balas kepada dia? Tulis pelajar. Yang pertama, Allah Ta'ala balas kepada Nuh selamat daripada banjir. Yang kedua, Allah Ta'ala kekalkan zuriat dia. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala puji dia dengan pujian yang baik. Itulah balasan kepada orang yang baik. Sebab apa dia dapat balasan yang baik? Ini dia panggil nyata ke sebab ataupun illah. Sebab dia apa? Apa sebab? Sebab dianya innahu kana minal muhsinin. Dia tu orang baik. Inna kadzalika najzil muhsinin. Oleh kerana dia orang baik, kita balas dengan balasan yang baik. Maka para pelajar sekalian, kita nak jadi orang baik ke tidak? Nak suruh Tuhan balas baik kita? Nak, kita kena jadi orang baik. Nak jadi orang baik ni kena taat kepada Allah yang pertama sekali. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Iaitulah lakukan solat, lakukan ibadat dengan sempurna. Jangan duk main-main ikut say. Itu dia panggil hubungan di antara kita dengan Allah. Mari masjid, beratur molek saf. Waktu orang azan, jawab azan. Jangan duk yoya-yoya. Boleh? Selepas azan kita buat apa? Solat sunat qabliyah. Ini perhatian kepada para Bilal. Tok Bilal, ingat molek. Sebelum zuhur, jangan ekspres qomat. Kita ada solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Nyanyi ke mocik-mocik ni. Mocik kata sakit lutut. Tak ada nak sembahyang sunat 4 rakaat nyokomak di awal-awal budak ni. Mana ketua Bilal? Ketua Bilal kena ambil perhatian.
tunggu dulu. Lepas pada 10 minit tengok ada orang tua duk solat lagi, sabar. Kalau hok mari kemudian belakang jangan kira. Tu pas gelaklah kita tunggu orang. Nak, kita tak mau tunggu orang, kita tunggu orang yang dah ada di masjid. Ini qabliyah zuhur kena ada 4 rakaat. Kita nak jadi orang muhsin. Baik, tengok sini. Apa dia al-ihsan? Tulis. Al-ihsan kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kita semua Allah seolah-olah kita nampak. Kalau kita tak nampak, biar kita terasa, jiwa kita terasa Allah nampak kita. Baru kita tak berani nak buat kacau. Baru kita solat betul-betul. Kan? Hadis ni rawahul Bukhari dan Muslim. Ini biasa kita dengar tak? Apakah ihsan Nabi Nuh? Tulis hadis. Hadis riwayat Muslim daripada hadis Umar. Summa qala wa ayyu dalilin ala ihsan, manakah dalil ihsannya dia? Ajla min musabarati fid da'wah. Nabi Nuh sangat sabar dalam berdakwah. Sabar sangat-sangat, 950 tahun, apa tak sabar. Mengajak manusia kepada tauhid dan takwa. Sabar menghadapi cabaran, gangguan, kekacauan yang dibuat oleh kaum dia. Lepas pada 950 tahun, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Baru dia berdoa. Baik para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat yang 81. Innahu min ibadinal mu'minin. Kenapa Nabi Nuh layak menerima anugerah? Yang pertama, dia muhsin. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Nuh itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Oleh kerana dia ni hamba kami beriman, dialah yang kuat ihsan, yakin dengan Allah Ta'ala tengok dia, semua perkara yang dia buat kerana Allah, maka dia naik darjah ihsan. Darjah apa? Muhsin. Kemudian untuk menenangkan Nabi Nuh, teruskan dakwah. Ayat 82. Thumma aghraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang mendustakannya. Jadi Allah Ta'ala sebut yang selamatnya orang mukmin, yang selamatnya mereka yang berada di atas bahtera Nabi Nuh, yang lain-lain mati belaka, yang lain-lain mati habis. Sebab itulah Imam Malik, tulis ni pelajar kata-kata Imam Malik. Imam Malik kata, as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa dia naik, najah, dia selamat. Siapa tak naik, dia tenggelam. Jadi orang mana tak naik kapal Nabi Nuh semua mati. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak ikut sunnah Nabi, orang ni akan hanyut, akan tenggelam dalam kesesatan, terjebak dengan benda bid'ah dan mungkar. Yang selamat siapa? Siapa selamat? Orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini duk dakwa ahlus sunnah. Tapi sunnah Nabi tak belajar. Ahlus sunnah apa lagi tu? Jadi ahlus sunnah ni orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan dia, baru dia jadi ahlus sunnah. Jadi alhamdulillah para pelajar, tamaklah tafsir ayat 75 sehingga 82. Jadi itu tafsir secara ringkas. Kalau nak panjang lagi bolehlah, tapi setakat itu dulu. Jadi insya-Allah kita akan berpindah ke beberapa faedah yang dapat kita ambil. Kita berpindah kepada apa? Kepada faedah. Al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Faedah dari sudut pendidikan yang pertama. Yang pertama pelajar tengok ayat
Inna kadzalika najzil muhsinin. Ayat bermula daripada ayat 79. Ini dia panggil faedah tarbawiyah. Salamun ala Nuh fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Maka apa yang kita dapat daripada ayat ini? Yang pertama, tulis pelajar. Yang pertama, faedah yang pertama. Faedah yang pertama iaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla dengan beberapa nikmat yang besar, nikmat kemuliaan, nikmat yang agung ini disebab apa? Sebab apa? Tulis. Sebab yang pertama, sebab mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tak beriman, tak usah royak lah, tak usah cakap dia baik ke dia apa, dia tak akan dapat nikmat yang besar. Syarat dapat nikmat yang besar apa dia? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang kedua, kalau setakat iman saja, tapi tak akur, tak patuh, tak taat, jadi ke tak jadi? Tak jadi. Maka syarat yang kedua, nak dapat darjat kemuliaan ini, al-inqiyad. Tulis. Al-inqiyadu li ta'atillah. Orang yang patuh, yang akur, yang taat kepada Allah. Maka itu dia jadi orang yang akur kepada Allah, maka dialah mendapat kemuliaan. Kita nak jadi orang mulia? Nak. Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan akan jawab nak. Jadi kita kata kita beriman dan taat. Faedah yang kedua, ayat yang sama. Ayat yang sama, 79 sampai 81. Inna kadzalika najzil muhsinin bi annahu kana muhsinan. Allah Ta'ala balah kebaikan Nabi Nuh sebab apa? Sebab dia muhsin, sebab dia baik, sebab dia juru. Allala, Allah Ta'ala nyatakan sebab innahu min ibadinal mu'minin, sebab dia tu termasuk dalam hamba kami yang beriman. Jadi kalau kita nak jadi muhsin, kita kena beriman. Ramai orang yang buat ni kuat ni, charity dia kuat, NGO dia kuat, bantu sana, bantu sini. Tapi kalau dia tidak beriman, dia tak terima pahala di akhirat. Atas dunia dia dapat pujian, dia dapat sokongan, dapat like, dapat macam-macam, tapi di akhirat kosong. Na'udzubillah. Maka siapa dia nak ambil bahagian di akhirat, ihsan dia betul-betul, iaitulah mesti dia lengkapkan dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Al-fawaid at-tarbawiyah tadi masih lagi fawaid tarbawiyah yang kedua. Yang ketiga pula lah. Saat ini yang kedua. Al-fawaid al-ilmiyah. Qauluhu ta'ala, balik semula kepada ayat yang pertama, ayat 75. Ayat 75. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun, sampai ke ayat 82. Summa aghraqnal akharin. Gini ya tulis. Ayat yang kita baca hari ini. Kalau tidak, panjang pula kena tulis ayat. Tuan-tuan, ayat yang kita baca hari ini kisah Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi pengajaran kepada orang-orang yang kafir, yang engkar. Kamu tengok apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah langgar dakwah Nabi Nuh alaihissalam, mereka mati. Mereka mati. Ia dalam kategori yang sama ni letak A, B. Nabi Allah Ta'ala mendengar doa permohonan hamba-hamba dia, sebagaimana Allah Ta'ala dengar permohonan Nabi Nuh alaihi salam. Allah dengar permohonan hamba dia.
Terus dia beri jawapan. Menunjukkan bahawa mustajabnya doa ni satu nikmat yang besar. Mustajabnya doa adalah merupakan nikmat yang besar. Sebab itulah Allah Ta'ala beri perkenankan doa Nabi Nuh AS. Kita hari ni macam mana kita nak mustajabkan doa kita? Kena ada SOP lah. Keimanan yang mantap, jaga makan minum halal haram, kena jaga, jangan makan tak tahu kalu kata orang, jangan main-main. Kalau tidak nanya kita tak, kita gomo ikut si kata orang. Na'udzubillah. Baiklah, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Tiga ke empat? Yang keempat. Betul balik. Yang keempat ayat 76. Wa najjaynahu wa ahlahu. Kami selamatkan dia dan keluarganya. Ulama tadabbur kata jawazu itlaqil am. Boleh kita guna lafaz umum tapi kita nak khas. Macam ni. Allah kata wa ahlahu. Allah Ta'ala selamatkan dia dan keluarga dia. Tuan-tuan, kita kena ingat dalam keluarga Nuh ada dua insiden yang sangat menyayatkan hati. Insiden yang pertama dalam surah Hud. Tulis surah Hud ayat 42. Allah kata wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Seorang anak dia dikatakan anak itu nama Kan'an. Tak ada dalam hadis tapi disebut oleh sebagai ulama. Dia kata anak nama Kan'an tak mau naik bahtera. Nuh panggil, naik. Dia kata apa? Sa'awi ila jabalin. Beres bos, saya nak naik bukit paling tinggi sekali. Selamat. Nuh kata qala la asimal yaum. Hari ni tak ada siapa selamat. Tak naik bahtera aku mati. Tengok anak dia mati. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Dua orang perempuan kafir isteri Nabi. Isteri Nuh, isteri Lut. Allahu musta'an. Tapi kenapa Tuhan kata wa najjaynahu wa ahlahu? Kami selamatkan dia dan keluarga dia. Maka itu ulama mengatakan lafaz umum maksud dia khusus, iaitu keluarga yang beriman saja. Yang tak beriman walaupun bini dia, walaupun anak dia tenggelam. Maka di sinilah kita kena berlaku adil. Berlaku adil kepada kita dan keluarga kita dan orang-orang lain. Contohnya, orang ni baik. Pak Haji ni, Mak Ajah ni. Anak dia ada 10 orang. Juru belaka masya-Allah. Jaga solat, jaga aurat, tapi seorang terjebak dengan dadah. Nauzubillah, kita minta berlindung. Seorang tak mau tutup aurat contohnya. Jangan awak kata keluarga tak pakar ni. Keluarga Pak Haji ni reject lah sebab anak dia. La. Kita kena tengok majmu'ah, majoriti. Ayah dia baik. Mak dia baik. 9 anak dia baik. Seorang yang kata nakal tadi, takkan kita nak kata ini keluarga tak baik. La. Tapi kalau ayah dia memang gedabah, mak dia pula bergerasai mati satu pagi tak tutup aurat, anak-anak dia hok ni penagih dadah, hok ni curi barang, hok ni kita kata ini keluarga tak baik. Bolehlah. Tengok Allah Ta'ala kata najjaynahu wa ahlahu. Kami selamatkan Nuh dan keluarga dia walaupun ada di 2 orang dalam keluarga dia yang tak naik bahtera. Ini ayat ini mengajar kepada kita erti insaf, berlaku adil. Kita kadang-kadang orang sekali buat salah, kita reject, kita condemn, kita balung dia di alam maya seolah-olah macam dia ni tak ada kebajikan yang dia buat. Jangan. Ayat ini mengajar kepada kita adab dan mengajar kepada kita erti apa? Erti supaya kita berhati-hati dalam gerak kerja kita.
Jangan mudah menjatuhkan hukum. Biarlah kita duduk dalam suasana yang baik, suasana yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna zurriyatahumul baqin. Maka Allah jadikan keturunan dia selepas daripada mati itu, selepas daripada turun daripada bahtera, yang keturunan manusia mari daripada Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kita dah bincangkan. Kita dah bincang lepas pada turun bahtera, orang-orang lain itu mati, yang tinggal laginya keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Itulah yang dikatakan. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Yang kelima, yang terakhir. Salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah kata sejahtera ke atas Nuh, demikianlah kami balas orang yang baik. Sebab apa Nabi Nuh disebut sebagai muhsin? Sebab dialah Rasul yang pertama yang diuji, yang disakiti, yang dikhianati fi sabilillah, pada jalan Allah. Itu yang pertama. Mana rupa-rupanya orang yang terawal mendapat kedudukan yang baik. Dalam Quran Allah sebut kepada sahabat Nabi, as-sabiqu al-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang pertama, muhajirin, ansar, yang bela Nabi, tak sama dengan orang kemudian. Kita ni senang-senangnya, relax ya. Mari duk kata ke sahabat Nabi, tak kata Sayyidina Abu Bakar, kata ke Umar, puak Syiah ni jahat betul. Itu yang kita, dalam pada ayat yang sama. Maka Allah Ta'ala puji Nabi Nuh. Letak poin yang kedua dalam tajuk yang kelima ni, Allah Ta'ala puji Nabi Nuh sampai ke hari kiamat. Kita mari Nabi Nuh pun kita puji lagi. Maka dalam ayat ini Tuhan kata salamun, sejahtera kepada Nabi Nuh. Salamun. Jadi boleh kalau kita nak bagi salam ringkas, kita kata salamun alaikum, boleh. Dalilnya tengok ayat ini, Allah kata salamun ala Nuh. Dalam ayat suratul Ra'di, malaikat kata kepada ahli syurga salamun alaikum. Suratul An'am faqul salamun alaikum. Tetapi yang lebih afdal, aula, kita tambah alif lam, assalamu alaikum, li'annaha litafkhim wat taksir. Maknanya kita nak besarkan salam dan banyak assalamu alaikum. Tapi kalau kita ringkaskan salamun alaikum, boleh. Macam kita duk nulis dalam SMS, WhatsApp, salam, makna itu ringkasan. Tulisnya salam tapi bacanya salamun alaikum. Kalau salam saja tak boleh. Salamun alaikum. Maka inna kadzalika nazil muhsinin. Ayat ini Tuhan kata aku balas orang yang baik. Tuhan tak kata aku balas Nuh. Sebab kalau kata balas Nuh saja, dia jadi syakhs atas orang. Allah nak beri balasan kepada sifat. Setiap orang muhsin, tak kira nama dia Nuh ke, Daud ke, Sulaiman ke, siapa dia saja, asalkan dia muhsin, maka dia dapat balasan. Sebab itu Allah Taala sebut ini, inna kadzalika najzil muhsinin. Tuhan tak kata salamun ala Nuh, inna kadzalika najzil Nuh lah. Ini rahsia. Kenapa Allah Taala gunakan sifat, dia tak guna nama. Kalau guna nama boleh kena seorang. Bila guna sifat, setiap orang muhsin, setiap orang buat baik, maka dia berhak menerima anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami daripada orang muhsinin yang melayakkan menerima anugerah Allah di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita cerita Nabi Nuh. InsyaAllah kita masuk lagi dalam ayat 83, bermulanya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.